Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi yassir wa la tu'assir. Rabbi atmim bil khair. Rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin waj'alni min ladunka sultan nasira. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita pada malam ini akan meneruskan kuliah kita, masalah yang berkaitan dengan sunnah dan bid'ah. Babu ma jaa fil akhdhi bisunnah wajtinabil bid'ah. Bid'ah ni jamak daripada bid'ah, plural daripada bid'ah. Ketahuilah wahai saudaraku, hendaklah seorang daripada kita muslimin ini berpegang dengan Quran dan jalan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan menjauhkan daripada bid'ah. Ya, itu asas. Kita mesti berpegang dengan sunnah, Al-Quran dan sunnah, dan seterusnya menjauhi bid'ah. Bid'ah artinya sesuatu yang tidak ada dasarnya dari Rasulullah SAW, yang tak pernah dilakukan oleh baginda Rasulullah SAW. Itu bid'ah. Supaya terpelihara diri daripada kufur dan maksiat. Dah berpegang Al-Quran, berpegang sunnah, dapatlah kita terelak daripada perbuatan-perbuatan yang bercanggah dengan firman Allah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berpegang kepada sunnah, jalan Nabi, itu merupakan jalan yang benar yang diiktiraf oleh Islam. Dan menjauhkan diri daripada maksiat, daripada bid'ah, bermakna menjauhkan diri daripada kesesatan. Maknanya kita diperintahkan jauh dari perbuatan bid'ah. Jadi lawan sunnah bid'ah. Sunnah yang ada dasarnya, ada asasnya, dan telah dilakukan oleh Rasulullah SAW. Walaupun nanti ada huraiannya yang lain. Nabi pun sebut alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa ar-rasyidin al-mahdiyyin min ba'di. Hendaklah kamu ikut sunnahku, perjalananku, dan perjalanan khulafa ar-rasyidin yang mendapat petunjuk seselepas aku. Jadi maknanya Nabi pesan tu ikut sunnah dia. Jangan pandai-pandai menambah-nambah sesuatu yang tidak dibuat oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka di sini hadisnya Anil Irbad bin Sariyah qala wa'azana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yauman ba'da salatil ghadi mau'izatan balighatan dzarabat minhal uyun wa wajilat minhal qulub. Maksudnya hadis ini dirawikan oleh sahabat Nabi yang bernama Al-Irbad bin Sariyah radhiyallahu anhu. Katanya Nabi telah memberi nasihat kepada kami pada satu hari selepas solat subuh akan satu nasihat yang sangat cukup pengertiannya, memberi ingat kita kepada akhirat sampai mengalir kedua air matanya dan gemetar hati daripadanya. Hari itu Nabi berceramah, Nabi berkuliah, Nabi memberi syarahan. Syarahan hari itu memang syarahan yang hebat sekali.
Balighah ni maknanya canggih lah. Balighah ni sampai mengalir kedua air matanya, sampai mendengar kisah Nabi itu pun rasa gemetar hati. Hari itu punya syarahan. Kalau uraian daripada ahli hadis, maknanya yang memberi syarahan itu dia faham apa yang diberikannya. Itu sebabnya orang yang bercakap itu hendaklah ia laksanakan apa yang dicakapkannya. Maka di sini disebutnya memberi nasihat itu memberi faedah kepada agama. Dengan sepotong hadis ini menunjukkan sigianya orang-orang alim itu memberi nasihat taulannya, orang kenalannya, anak muridnya dan lain-lain. Itu orang-orang alim kena bekerja begitu. Dia memberi nasihat sahabat-sahabat dia, jangan dibiarkan sahabatnya bergelumang dengan maksiat, dengan bid'ah dan sebagainya. Karena nak selalu dengar hadis la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak cukup sempurna iman seorang itu sehingga ia sayangkan saudaranya. Sayangkan sahabat itu, dia buat tak betul, pesankan kepada dia. Jangan dianggukkan apa yang dia buat, kerana sahabat terlalu rapat, takut putus hubungan, dia buat maksiat pun dibiarkan saja itu. Maka sahabat itu hanya di dunia saja, tidak di akhirat. Sebab kita sahabat kita tegur dia kalau buat salah. Kita pergi mah kawan kita ada simpan patung banyak, berani tegur tak agak? Tak berani. Bermakna kita tak sayang ke dia, kita biarkan dia. Kan Nabi sebut la tadkhulul malaikatu baitan fi kalbun wa tasawir. Malaikat tak masuk rumah yang ada yang ada anjing dan dia ada gambar-gambar patung. Kita biarkan aja. Nak tegur malu, nak tegur takut, nanti dia melenting. Kita tak sayang pada sahabat kita itu, kita biar, tak nasihat. Kena pandailah nasihat, janganlah menengking dia. Pakcik ke abang ke, agak-agaknya patung ni tak boleh kot. Agak gitu. Malaikat tak masuk. Yang tak masuk tu malaikat maut. Malaikat rahmat. Malaikat maut masuk. Jangan salah faham. Nasihatkan dia. Supaya dia boleh berubah. Kita kadang-kadang kawan nak mengampu, kawan nak mengubah, takut nak negur, itu masalah. Biarkan aja dia sesat selama-lamanya begitu. Itu kena ingat. Itu dia. Dan memberi ingat akan mereka itu dengan apa-apa yang beri faedah pada agama dan dunia, dan tidaklah disimpankan atas mengajar dan memberitahu mereka itu hukum-hukum Allah, dan atas apa perintah dan suruhan tegahan semua diberitahu. Nasihat kepada sahabat-sahabat itu, dan nasihat itu biar nasihat yang beri bekas dan beri takut dan ingat akan orang yang mendengarnya, supaya gentar hati orang-orang itu, maka jadilah mungkin itu lekas makbul nasihatnya. Demikianlah keadaan Rasulullah pada waktu ia berkhutbah dan beri ingat akan kiamat dan hari akhirat, bersangatan rupa marahnya dalam khutbahnya itu, dan tinggi dan nyaring suaranya. Ada satu hadis mengatakan bahawa Nabi ini bersyarah ni pagi sampai petang, walaupun ada komen ahli-ahli hadis komen panjang, betul ke dia kata, tapi inilah sejarahnya. Mana pagi ceramah sampai zuhur berhenti, sambung sampai zuhur lagi, sampai asar, pagi sampai petang ceramah panjang, tak balik orang. Mungkin adalah hadis tak cerita dimakan tak makan, tak ceritalah. Nak start pagi yang petang sampai kat maghrib baru berhenti, tu kan lama tu. Kalau kita ceramah macam itulah, banding orang kata ni ceramah benar gila ni. Dan tinggi dan nyaring suaranya, dan merah rupa matanya, dan bangkit rupa urat lehernya. Nabi ceramah tu kata seolah-olah hari itu macam nak akhir dah. Sebab kata ini ceramah tu penghujung agaknya ni. Nabi ceramah tu panjang lebar, matanya merah, urat leher pun tegang. Jadi ceramah bersungguh-sungguh, khutbah yang sungguh-sungguh, nak beritahu kepada umat-umat dan sahabat-sahabat ketika itu.
Dan kerana itulah firman Allah, wa qul lahum fi anfusihim qawlan baligha. Qul lahum fi anfusihim qawlan baligha. Dan katakan dan cakapkan bagi mereka itu, wahai Muhammad, pada ahwal diri mereka itu akan perkataan yang cukup terang, sedikit perkataannya dalam mafhumnya dan maksudnya serta luasnya. Tidak Nabi SAW itu memberi nasihat pada Jumaat dan hari raya sahaja, bahkan lain hari pun ia kuat beri nasihat juga. Maknanya Nabi itu bukan khutbah Jumaat aja, bukan hari raya aja, hari lain pun Nabi ceramah juga. Cukup terang nasihatnya dan cukup puas hati yang mendengar pada aturan cakapnya dan menarik hatinya dan beri bekasnya. Kerana itulah disunatkan oleh syarak kita bahawa khutbah dan pidato dan nasihat itu biar cukup terang maksudnya. Maknanya sunat kita kalau nak ceramah berkhutbah biar terang-terang. Maknanya nak menjelaskan kepada pak imam kita, khutbah kalau sampai baca dulu, jangan baca masuk naik khutbah tu aja. Dengan khatib atas tu baru nak baca. Udahlah, apa benda. Kadang tulisan Jawi tu bahasa Inggeris tulis Jawi. Sudah. Tak pening pak imam tu. Noktah tak tahu, koma tak tahu. Kan saya ceritakan tu, kita hendaklah kita tanam jagung, kacang panjang terung. Jagung kacang panjang, barulah terung, dia berhenti kacang panjang terung. Sudah. Jadi dia salah noktah. Itu dia kena baca. Kadang-kadang khutbah sampai pukul 11 Jumaat baru sampai. Dia mana sempat nak baca? Terus dalam dulu sebelum Quran dibariskan bulan titik kan orang Arab kan boleh baca. Tapi apabila orang bangsa lain masuk Islam, dah kalang kabut. Paksa baris. Dulu zaman Nabi dulu sebaris tak ada, dia orang boleh baca. Arab tahu baca. Bila masuk orang bukan Islam, bukan Arab, dah belum. Kelang kabut, paksa baris buat, titik buat. Dulu nun tak titik, ba tak titik, ta tak titik, ta tak titik, sama je ba ta sa tak titik semua. Dia boleh baca dulu. Baris tak ada pun boleh baca. Sekarang titik ada, baris ada pun tak boleh baca. Itu kelebihan orang sekarang pula. Begitu. Kemudian supaya jatuh ia dalam hati orang dan beri bekas ia apabila keluar ia daripada hati orang ikhlas, lagi sejahtera dari bercemar-cemar dan keji. Maknanya syarahan orang yang bercakap itu, orang yang mengajar itu, orang yang beri kuliah itu, dia mesti betul. Jangan dia tak betul. Atamuruna sabil birri wa tansawna anfusakum. Kamu suruh orang buat baik, kamu tak buat. Kabur maqtan indallah an taqulu ma la taf'alun. Terlalu murka Allah orang yang bercakap tapi tak dibuat. Sebab saya kata tadi, kita ni 4 golongan. Ada lisan, ada nurani. Maknanya cakap dia dan nurani dia sama. Ada orang yang ada lisan, tak ada nurani. Cakap dia, dalam tak ada. Yang ketiga, ada nurani, tak ada lisan. Orang tu beramal saja, nak cakap tak pandai. Yang keempat, lisan pun tak ada, nurani pun tak ada. Itu berat lagi lah. Itu dia. Maka orang yang memberi nasihat ini selama tidak ada perkataannya seperti perbuatannya, tiada memberi faedah nasihatnya itu. Maknanya orang menasihat ni hendaklah dia laksanakan apa yang dikatakannya. Satu orang tuan guru, orang tanya dia satu bab puasa. Tuan, puasa ini bagaimana tuan? Saya tak jawab dia. Minggu depan saya jawab. Dia berpuasa dulu apa yang disoalnya itu, minggu depan baru dia jawab. Kenapa tuan tak jawab soalan saya lepas? Puasa tu saya belum puasa lagi. Dia puasa dulu baru dia jawab. Dia tak mau menjawab soalan yang dia tak buat. Itu dia. Berhati-hati. Imam Syafi'i lagi berhati-hati. Imam Syafi'i terlalu berhati-hati dalam bab soalan. Satu hari dia sedang naik unta, orang tahan tengah jalan. Tuan, ada soalan satu. Apa soalan?
Kaki unta tuan ni berapa? Orang menyoal pun bukan. Turun orang tua tu, dikira kaki unta tu 4, dia kata. Apa tuan kira? Saya bimbang waktu saya naik tadi, entah-entah kakinya hilang, mana tahu. Dia takut jawab 4. Kalau tak ada macam kamu nipu. Boleh ke gitu? Tengah jalan nak tanya, tayar kereta berapa? Turun dulu kira. Gitu. Mana nak cerita orang ni bahawa Imam Syafi'i itu berhati-hati dalam masalah hukum. Dia tak jawab melainkan pasti ada. Itu yang canggih tu. Tengok ya, Abu Musa Al-Ash'ari berbuka puasa lambat. Amr bin As berpuasa ikut jadual. Tepat dia masuk dari nampak merah, dia pun puasa, buka. Abu Musa Al-Ash'ari tak. Orang tanya Aisyah, wahai Aisyah, bagaimana pandangan Abu Musa Al-Ash'ari berbuka puasa lambat? Amr bin As berbuka puasa ikut jadual. Aisyah orang yang berilmu menjawab, apa yang dibuat oleh Amr bin As itulah yang dibuat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang dibuat oleh Abu Musa Al-Ash'ari itu kerana ia ingin berhati-hati dia. Itu jawapan orang yang alim tu. Kalau kita itu mengarut itu. Jawapan kita pula, kita alim berdiri sikit kata. Begitu. Begitulah mana orang-orang yang alim menjawab soalan orang. Jadi maknanya sama juga setengah-setengah guru tu, kalau anak murid beri pandangan, dia kata salah. Itu pandai dia. Nak jaga hati anak murid pula. Dia tanya anak murid dia pendapat. Anak murid pun bangun. Pendapat anak murid itu memang salah. Dia tak salah. Pendapat awak itu boleh diterima, tetapi disangsikan, kata. Tak betul itu. Nak jaga hati orang tu. Begitu. Pendapat itu boleh diterima tapi disangsikan. Tak boleh pakai lah tu. Kita rasa bagus tu kan, tapi anak murid terasa, tak ada terasa. Tak ada kata bodohnya pendapat. Tak, katakan itu. Begitulah. Kemudian maka menempati orang yang beri nasihat itu daripada nasihatnya pada tempat tabib daripada orang sakit, yakni semacam doktor dengan orang sakit. Apabila berkata ia bagi orang-orang jangan makan bagian-bagian kerana ia memberi mudarat, kemudian difikirkannya boleh makan pula, saya tiba orang akan cakap itu main-main. Doktor tadi kata jangan makan sekian-sekian, tiba-tiba kata makanlah pula, kan berbalik-balik cakap, atau dia pula makan. Jadi tak sama Tuan Guru kata. Tuan Guru kata ini haram. Tiba-tiba dia pula buat. Tuan Guru kata suap pendek tak boleh, tengok dia pakai suap pendek. Buruk nol rupa tak. Jadi makna jangan buat. Demikian juga tukang beri nasihat, apabila disuruhnya orang dengan apa yang tidak diamalkannya, maka tukang beri nasihat itu daripada orang yang kena beri nasihat. Berlaku ia semacam cap daripada yang kena cap. Maka semacam mana mustahil tercap dengan barang yang tidak terlukis pada pengecapnya itu, mustahil juga pada diberi orang yang kena nasihat itu termeteri apa yang terjadi pada orang yang beri nasihat. Berbelit-belit bahasa dia tu. Maknanya kita cap. Cap tak berkesan lah. Pasal orang yang mencap itu macam tidak mengecap. Kita nak cap satu benda tak lekat. Pasal cara mengecap tak betul. Nak beri nasihat orang mesti betul, barulah memberi kesan pada orang yang mendengar nasihat itu. Kita pun apabila mendengar nasihat, kita terima nasihat itu, walaupun kita boleh fikirkan dahulu apa nasihat. Macam sekarang kadang-kadang kita pesan banyak kali kita mengadakan majlis perkahwinan, selalu tidak kita pisahkan majlis lelaki dan perempuan. Itu masalah. Kita ada beberapa kemah, maka datanglah satu kumpulan suami isteri, sini pun suami isteri, sini isteri. Jadi kita sebelah menjelah tak dapat dipisahkan. Kadang yang tukang angkat pula anak dara belaka, tukang mengidang itu tak tudung pula tu.
kain baju belah pula tengah-tengah ni, dibasuhkan tangan kita macam tak jatuh serban kita. Kenapa penting nak dara duduk tengah-tengah tu, orang lelaki ramai? Itu persoalan. Ini perkara pun tak dapat selesai sampai lama dah tak selesai. Setengah-tengah tempat boleh buat. Tu muzik lagi ada. Kan dalam undang-undang jemputan kahwin itu wajib menghadiri majlis perkahwinan kedua tu. Tetapi kalau ada maksiat tak wajib pergi. Tu macam mana dapat tu? Muzik ada, campuran lelaki perempuan pun tak selesai. Anak dara tukang hidang, tukang bagi telur pun perempuan. Kau bagi tak apalah. Tapi tukang basuh tangan tu gitu. Suka juga kita kan. Tak ulur tangan kan? Bazir pula. Pakai tudung gagah juga, tak tudung pula. Tu. Siapa salah? Tak tahu siapa salah. Kadang-kadang itu masalah. Kita benda remeh je sebenarnya, cik je. Orang bandar, orang kampung sama je. Kampung pun gitu juga. Kan dah semayang pun tidak dah. Tu dah kahwin sibuk. Bapak pengantin pun dah tak kahwin lah. Bapak pengantin lambatlah semayang pasal menunggu orang datang salam. Takut orang balik yang. Takut orang balik. Kalau balik tak salam kan rugi tu. Kita ini ada 100 orang tak balik lagi ni. Kalau balik habis kan tak salam, lembu ni. Salam. Pasal kita punya undang orang Melayu ni, kalau orang nikah ni tak bagi duit rasa malu. Kita bagi duit pun tak ada pahala tak tidak. Dah pahala dah gagak tu. Tak payah itu jangan tak payah. Kau duit tak ada, envelope je lah, envelope je. Dia tengok RM1, tu setengah-setengah orang kata, duit tak ada ni. Alah, kenduri dulu, hutang, besok panggil caterer. Besok orang salam-salam dapat RM10, kalau satu orang tak RM1,000. Yelah. Tu mula salah. Tengok ini okey, rakyat ni mungkin RM40, RM50 dapat ni. Ini orang kaya betul besar ni. Salah kan. Buka tengok tarik, tengok jauh buka RM1 je. Itu masalah. Ingat tu. Maknanya kita kena jaga betul lah. Tu dia. Sesungguhnya dikata orang, barang siapa memberi nasihat ia dengan cakapnya, nescaya sia-sia perkataannya, dan barang siapa memberi nasihat dengan perbuatannya, nescaya tembus anak panahnya. Maknanya dia kata di antara dua, cakap dan perbuatan yang lebih mahal. Maknanya dia nasihat dengan amalannya. Dia bercakap dengan mulutnya. Mulut boleh cakap. Al-af'al afsah min al-aqwal. Maknanya perbuatan itu lebih canggih daripada perkataan. Kata ahli falsafah, aku tidak heran orang yang boleh mendidik orang lain, tapi yang lebih bagus orang itu berjaya mendidik dirinya sendiri. Mana didik orang memang bagus, mendidik diri sendiri lagi afdal, dia utamakan. Dan ada dikata orang, amal seorang laki-laki dalam 1000 orang laki-laki lebih memberi terang daripada perkataan 1000 laki-laki pada seorang laki-laki. 1000 orang cakap, seorang yang beramal, yang seorang itu yang lagi bagus daripada perkataan yang banyak itu. Faqala rajulun inna hadhihi mau'izatu wadda' famadza ta'hadu ilaina ya Rasulullah. Maka berkata seorang laki-laki dalam orang ramai yang mendengar nasihat itu, bahawa ini adalah nasihat orang yang mau meninggal dunia dan kembali ke negeri akhirat. Maka apalah Tuhan hamba beri pesan kepada kami ya Rasulullah. Sebab pun berkata laki-laki itu demikian kerana bersangatan terang pemberi takut Nabi dan ugutannya yang didengar oleh mereka itu. Maka disangka mereka itu bahawa senyinkan itu kerana hampir wafatnya dan bercerainya dengan mereka itu. Kerana orang yang mau meninggal itu mau habis ia akan apa yang tidak dihabiskan oleh orang lain daripada perkataan dan perbuatan. Laki-laki kata, seorang laki-laki kata, ini macam nak penghabisan ini. Seolah Nabi cakap ni nak meninggal dah, nak wafat dah.
Pasal cerita ni terlalu hebat. Jadi dia pun berkata, apakah engkau nak berpesan kami ya Rasulullah? Apa pesanan ni? Ceramah panjang sangat ni. Nabi kata, usikum bitaqwallah was-sam'i wat-ta'ah. Sabdanya, aku pesankan kepada kamu, takutkan kepada Allah dan hendaklah dengar dan taat. Dalam panjang-panjang lebar tadi, cerita panjang bab. Dalam hadis yang lain cerita ni bab kiamat ni, Nabi cerita bab kiamat satu. Dengan demikian, apa yang nak cerita ni Rasulullah? Dah cerita bab kiamat ni, Nabi dah cerita tanda-tanda kiamat, Nabi dah cerita satu-satu. Nanti dia kata antara lain, ramai orang yang semahyang, tiba-tiba imam tak ada. Bangun nak sembahyang, imam tak ada. Kan tidak ada orang yang layak menjadi imam, melainkan seorang imam wanita di Amerika saja seorang. Tanda kiamat lah tu. Ada pula orang perempuan lah jadi apa? Jadi imam. Perempuan jadi suami pun tak boleh. Dalam rumah berdua je, tak ramai berdua, tak layak menjadi suami. Jadi ketua tak boleh. Dia timbalan aja. Tengah-tengah jadi imam sama jemaat, hari tu datang uzur macam tak pening dia. Memang gila tu ada 99. Termasuk gila jadi imam. Dia nak jadi imam sangat lah tu. Kata Imam Ghazali, orang yang gilakan kepada pangkat tak layak jadi imam. Dia pula jadi imam. Ada pula orang kita Malaysia ni stokong pula. Takkan pelik gitu. Ar-rijalu qawwamuna 'ala nisa. Orang lelaki ketua menjadi kepada kaum wanita. La yufliha qaumun walau amru imra'atan. Sesuatu kaum tak akan berjaya kalau lantik wanita megang urusan. Kita baca bab anai-anai pula. Anai-anai tu bos dia permaisuri, betina. Anai-anai, dia tak ada king, dia ada queen dia. Maknanya kita kalau lantik perempuan jadi ketua, adik-beradik anai-anai lah tu. Kalau anak-anak tahu, lebih kurang aku dia kata. Itu masalah. Udahlah jadi imam. Ada tengah-tengah perempuan tak tudung pula tu. Jadi Bilal. Macam mana dia semayang agaknya? Amin tu macam mana agaknya? Amin lelaki, dia malah galin. Amin. Tak pelik. Suara halus gitu. Kan perempuan kan azan pun tak boleh. Suara angkat tinggi jadi imam tak boleh. Kalau lelaki ada, suara perempuan tidak boleh angkat suara tinggi-tinggi gitu. Itu sebab perempuan kalau dapat anak, kan, suami tak ada, dia kamat aja pada anak tu. Walaupun tak angkat suara, kamat saja. Kita orang lelaki-lelaki, kalau sekiranya dapat anak, kan azan belah kanan, kamatkan sebelah kiri. Suami tak ada. Itu sebab orang lelaki ni kena belajar azan. Jangan lupa tu. Kan, besok ni dapat anak, siapa pula nak azan ni? Anak azan tak tahu. Tunggu radio tengah hari. Letak radio kau dengar lah. Takut akan Allah itulah yang sangat-sangat dipesan oleh Nabi SAW kepada sahabat-sahabatnya yang mendengar nasihat itu. Kerana takwa Allah itu ialah menjunjung suruhnya dan menjauhkan segala yang ditegah. Maka segala keberatan syarak itu tidak keluar daripada demikian itu. Dan sungguhnya telah jadikan oleh Allah akan kebahagiaan itu pana. Pan itu pana tu, makna binasa. Dan kebahagiaan akhirat itu kekal. Tidak dapat akan demikian itu melainkan dengan takutkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maknanya kebahagiaan dunia akhirat melalui takwa itulah. Takwa ini kita dah dengar tiap-tiap Jumaat. Ittaqullah, ittaqullah, takutlah kamu kepada Allah.
sudah menjadi rukun khutbah. Tak ada ittaqullah, tak sah khutbah tu. Tapi kalau dah bertahun-tahun dengan khutbah ittaqullah itu, orang tak kisah lah. Jadi yang penting sekali apa makna takwa itu. Makna takwa itu ialah hifzun nafsi ala ma yu'tham wa dhalika bitarkil mahzurat wa yatimmu dhalika bitarkil mubahat. Makna takwa itulah memelihara diri ala ma yu'tham, daripada perbuatan dosa, wa dhalika bitarkil mahzurat, yang itu meninggalkan apa yang dilarang, wa yatimmu dhalik, sempurna takwa itu bitarkil mubahat, dengan meninggalkan yang harus-harus. Man takwa itu yang dosa tinggal, amalan kita buat. Baru sempurna takwa itu apa bila meninggalkan yang harus. Soalannya harus macam mana pula? Mandi harus, makan harus, tidur harus. Jadikan mandi itu sunat. Mandi ini kerana Allah Ta'ala. Nak mandi, nak semayang, makan, menguatkan tenaga untuk nama ibadat, tidur pun untuk rehat, nak bangun pagi besok. Diniatkan supaya amalan yang harus menjadi sunat. Kan kita semua kan dapat pahala belaka. Sampai bersin pun dapat pahala. Bersin, alhamdulillah, kan dapat pahala. Bersin, excuse me, kena ngada. Takwa tadi, hifzun nafs ala ma tabid, sempurna takwa, meninggalkan yang dilarang. Dan Sayyidina Ali pula komen menghuraikan takwa ini, dia kata apa? Makna takwa al-khawfu minal jalil, takut kepada Allah yang maha agung, wal amalu bit tanzil, beramal dengan Al-Quran, wal qana'ah bil qalil, dan cukup dengan yang sedikit, wal isti'dad bir rahil liyaumir rahil, dan siap-siap sedia untuk nak berangkat ke alam akhirat. Itu di 4. Takut satu, beramal dengan Al-Quran, kalau ada yang sedikit pun cukup. Qanaahnya mana? Yang ada cukup, di samping bercari lagi, kalau tak dapat pun cukup juga. Bukan tak cari lazim, dia usaha juga. Yang keempat, dia siap-siap amalan untuk nak berangkat ke alam akhirat. Itu makna takwa. Dan ciri-cirinya dalam Quran sebut wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin ardhas samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Bersegeralah untuk mendapat keampunan dari Tuhanmu dan syurga yang bidang luasnya langit dan bumi, yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Ciri alladzina yunfiquna fis saraa wad dharra. Satu, orang yang rajin derma, menafkahkan hartanya, senang pun dia belanja, susah pun dia belanja. Nak menjadi orang yang menafkahkan payah juga tu. Ada orang rajin sembahyang, kuat sembahyang, kedekut pun ditahan. Ada kuat sembahyang, kuat. Maya, tapi dia tak, wang terlalu sayang. Ketika itu wangnya menguasai dia, bukan dia menguasai wangnya. Jangan kita kuasai wang kita, kita belanjakan dia, jangan dia belanjakan kita. Dan jangan anggap perbelanjaan itu akan menyusahkan kita. Wallahu ya'idukumul maghfirah. Allah janjikan kita dengan keampunannya. Asyaitan ya'idukumul faqr. Syaitan kata jangan habis duit. Gitu. Habis. Jangan. Kan pagi-pagi mereka kan doa, Allahumma ati munfiqan khalafan. Ya Allah, berilah orang yang rajin derma itu gantian. Macam kita pakai pelampung tu kan, bila turun air kan, bila turun pelampung kan, air kan masuk balik mana, cedok masuk. Allah ma'ati mumsikan talafan. Ya Allah, berikan orang yang kedekut itu kebinasaan, akhirnya habis juga uangnya. Jadi kita kadang-kadang kita belanja dengan kawan, selalu belanja. Apa orang kata? Kau bodoh, dia kata. Kau je belanja, dia tak belanja pun. Dia tak nak belanja, tengok dia, engkau je belanja. Dia lupa
Dia belanja tu kan dapat pahala. Orang tak belanja tak dapat pahala. Jangan dibincangkan untuk nak bayar budi tu. Masih tak. Macam kita duduk jiran lah, hantar kuih kan. Orang sebelah tak nak bayar, tak nak balas pun. Orang sebelah sana kan, kau yang mengantar dia tak balas pun, kata. Biar dia tak balas, kita bukan pasal nak balas, kita nakkan pahala beri tu. Tu yang silap. Kau yang mengantar, dia tak mengantar langsung. Orang puan kena ingat tu. Kadang-kadang orang sebelah pula bukan nak balas, pinggan-pinggan pun tak balik, itu masalah. Itu ini masalah. Kita dah bagi sudah lah. Memang dalam bab jiran, dia kata sekiranya engkau masak sesuatu dan boleh menyinggung perasaan hidung orang lain, hendaklah kau hantarkan semangkuk kuah walaupun tanpa isi. Kuah pun jadi. Tapi jiran kena faham lah. Kau beli kijang usaha sekali RM30 sekati, bukan sekilo. Dia beli 6 tail aja, duit tak cukup. Dia masak, kan baginya isi-isi sebelah, apa dia nak makan? Orang sebelah dia terbaru lah, ini baru usaha dia kata. Hantar mangkuk aja. Orang sebelah pun alhamdulillah mangkuk kuah menjadilah, dia kata isi tak ada. Nanti tengok kuah aja. Semua nak faham lah tu. Tu nak mengaji belaka tu. Supaya tak terasa orang jalan sebelah. Kalau kuah tak payah pun tak apalah. Bukan masalah tak apa, masalah kita dah terbaru. Sama juga kita anak-anak, kita dah beli buah. Kalau tak nak beri orang sebelah buah tu, makan di rumah. Yang anak-anak pegang apple gula-gula. Orang sebelah nampak, mak nak apple, mak. Mana ada apple? Orang sebelah, enggak dah. Orang sebelah tak kerti bahasa, dia kata terakan seorang je lah. Lain kali jangan beli durian pun diam, kulit-kulit makan sekali. Supaya orang sebelah tak tahu. Ini di bawa gula-gula lagi. Orang sebelah kan terbau durian tu. Nak beli kelumpuk kan jauh durian. Bagilah orang sebelah tu. Undang-undang jiran sebelah kanan 40, sebelah kiri 40. Depan belakang 160 jiran. Kena hantar durian ke semua tu. Kata Aisyah, di mana pula Rasulullah hantar ni? Hendaklah engkau hantar orang yang paling dekat dengan pintumu. Kau jiran sebelah dua-dua belah hantar. Pintu yang dekat, kalau orang mati ada kan sama-sama dekat tu. Yang tuan bawa telitip pula bagi. Mengukur bagi apa ni? Nak bagi kuih ni. Habis. Itu dia apa nama tadi? Takwa tadi. Jadi betul lah tu. Yang kedua, wal kaziminal ghaiza, orang yang menelan marahnya. Marah telan je, jangan marah. Ialah kan marah ni kan ada passion orang kan pemengis. Nak marah tu. Tapi dia pesankan tuan jangan jadi pemarah. Buruk menerupa orang marah ni. Bersabar. Kadang balik baru mengaji surau. Balik rumah nasi tak masak. Macam. Kena marah. Padahal isteri kita mungkin dia penat. Tanya dia mengapa tak masak. Tak, balik puyuk. Tanpa soal. Ke satu cerita, orang ni pemarah sungguh. Isteri terlalu takut sungguh pun suami dia tak cakap sepatah. Jangan cakap, menenting je. Satu hari dia sakit perut. Lupa lah, perut besar. Lupa doktor. Tak apa doktor, awak pergi balik dulu. Ambil air kencing bawa test besok. Baliklah dia. Simpan air kencing tadi dalam bilik air. Entah macam mana isteri terlanggar pecah. Takut isteri. Digantikan kencing dia. So bawa lah ke hospital. Cek doktor kata, pak cik ni mengandung ni kata. Tu 3 hari tak makan dia. Mengenang macam mana aku nak beranak. Isteri tanya dia, bang mengapa menung 3 hari ni bang? Aku ni mengandung, dia kata. Barulah isteri cakap, sebenarnya saya punya tu bang.
Saya takut nak beritahu, takut abang marah, dia kata. Itu balasan orang pemarah tu. Sampai tak terfikir dia pula mengandung tu. Jangan buat marah-marah gitu. Saya pesankan kita ni kalau pemarah, rajin-rajin ambil uduk. Batal ambil. Tu kan syaitan kan daripada api. Nak madamkan api kan daripada air, uduk. Tu cara dia. Dengan marah-marah, tenang aja. Jadi jenis orang lelaki Nabi kata apa? Ahlul jannah kullu layinin hayinin sahlin qarib. Ahli syurga itu orang yang lembut-lembut. Sahl makna mudah kira. Qarib orang yang mesra. Tu. Wa ahlun nar ahlus syadid wa qaba'thara. Neraka itulah orang keras. Sahabat kata qaba'thara makna apa ya Rasulullah? Qaba'thara tu orang yang kasar kepada keluarganya. Orang rumahnya jangan marah, tenang dia. Perempuan pun suami balik jangan marah. Balik pun senyum, tak boleh langsung lagi senyum. Gitu. Jangan marah-marah. Orang tak kuat kena begitu. Tapi maksud saya bukan tak boleh marah langsung. Ada benda yang boleh marah, jangan tak marah langsung. Ada tempatnya marah. Kalau curi kasut depan mata kita, tengok, curi. Itu bukan sabar, itu bangang namanya. Itu kaedah dia. Macam perang, makna sabar dalam perang bukan sabar. Kena ingat tu. Dalam perang, sabarnya bukan sabar. Orang tembak kita, sabar. Maksud sabar dalam perang ialah berani. Itu maksud. Dalam perang, maksud sabar ialah berani. Bukan sabar dulu. Orang tembak diam. Bukan. Itu kaedah dia. Tuwal kaziminal ghaizah. Orang yang menelan marahnya. Memang nak marah, telan je. Boleh sabar. Amalkan alam nasyrah. Amalkan walamma sakatan musal ghadab akhadal alwah wa fi nuskhatiha rahmah lil ladzina hum rabbihim yarhabun. Amalkan supaya jangan marah. Ya ayyuhallazina amanu sabiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Pagi-pagi baca alam nasyrah 7 kali. Payah juga makan lagi unta. Sabar sikit. Kalau unta kan sabar, tenang unta tu. Begitu cara dia. Kemudian yang ketiga, wal afina 'anil nas. Dan memaafkan kesalahan orang. Ciri-ciri takwa yang ketiga. Wal afina 'anil nas. Meminta maaf merupakan satu perkara yang amat mudah. Memberi maaf itulah yang paling payah. Ramai orang boleh beri maaf, tidak ramai orang yang boleh memberi maaf. Minta mudah, memaafkan payah. Aku tak maafkan dunia akhirat. Wah, hebat betul. Apa dia dapat? Apa pun tak dapat. Besok di padang mahsyar kita nak meniti dah. Malaikat kita tunggu je ada orang nak minta maaf. Pening gitu. Menunggu orang berapa tahun pula menunggu. Sama hutang lah. Kalau hutang kita halal kan sudah, tak halal pun kita dapat. Kalau halal kan dapat pahala. Halal kan dapat pahala. Menghalalkan minta orang tak payah beritahu, tak apa, tak payah beritahu, dalam mati cukup. Tak payah telefon dia, "Man, hutang yang 40,000 tu halal ya?" Suka dia. Cukup kita hati kita aku halalkan saja. Kalau kita halalkan apa? Cuba kita dapat. Apa dapat? Apa tak dapat? Ni Zuhur dia masuk neraka. Apa dia dapat dia masuk neraka? Tak dapat apa kita. Hati puas. Yang pentingnya kita dapat pahala sudah. Memanglah susah nak menghalalkan. Menghalalkan hutang 40,000 tak pening ke? Dia nak mampus je duit itu nak halalkan je. Bukan gitu. Banyak orang silap, dia tak nampak akhirat. Sama saya kata belanja orang tadi, belanja orang kita belanja tak boleh, sudahlah. Yang penting dapat ganjaran itu. Kita tak nampak pahala, tak nampak. Itu. Yang kita nampak balasan dunia itu. Kita kan akhirat kan penting. Itu dalam ayat yang panjang lagi, termasuk yang tahu walladzina idza fa'alu fahisyah. Dan orang-orang yang melakukan perbuatan keji, au zalamu anfusahum, dan menzalim diri sendiri, zakarullah, itu yang keempat. Dia buat jahat, teringat dia Allah Taala. Fastaghfiru lidzunubihim, dia pun minta ampun. Mana orang yang buat salah itu, buat dosa, buat perbuatan mungkar, segera ia ingat kepada Allah dan istighfar terus.
Kita kalau beristighfar, kan Nabi istighfar kata, aku beristighfar sehari lebih 70 kali. Nabi istighfar sehari lebih 70 kali. Kita pagi-pagi bangun pukul 5 istighfar lah. Ataupun payah nak bangun pagi, malam-malam lepas isyak nak tidur, kakak istighfar dulu sebelum tidur. Atau yang bagusnya waktu sahur tu, pukul 5 kita bangun, pukul 3 kita bangun, Astaghfirullahalazim, Astaghfirullahalazim, jadilah pendek-pendek 70 kali. Nabi pun 70 kali, dosa tak ada. Kita dosa banyak, lebih 70 kali lah. Kan tak boleh kita menung tengah malam rasa-rasa siang tak ada dosa ni. Mana boleh rasa-rasa gitu? Mesti kita mengaku kita berdosa. Itu yang 4. Dan ayat yang lain banyak lagi. Ambil balik. Firman Allah Ta'ala, walaqad wassaynal ladzina utul kitaba min qablikum wa iyyakum an taqullah. Maksudnya, dan demi sungguhnya telah kami pesan akan sekalian orang yang diberi kitab dahulu daripada sekalian kamu serta sekalian kamu bahawa takutkan Allah. Dulu pun ada ittaqullah, sekarang pun ada ittaqullah. Dulu pun pesan, sekarang pun pesan. Sebelum Nabi Muhammad dulu pun orang-orang ahli kitab dipesankan supaya takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Takut kepada Allah ni ada dua. Takut ni, satu takut kepada Allah, takut kepada makhluk. Takut kepada Allah, lari kepada Allah. Takut kepada makhluk, lari daripada makhluk. Itu bezanya. Takut kepada Allah tak boleh lari, dekat lagi kepada Allah. Takut kepada makhluk, lari daripada makhluk. Itu beza dia. Takut atau takwa itu ada 3 martabat. Yang pertama, takut daripada azab yang berkekalan dengan melepaskan daripada syirik. Maknanya yang pertama, takut kepada azab Allah Ta'ala. Itu penting. Itu sebab kita kena baca juga. Kena baca juga bab-bab akhirat, bab-bab seksaan kena baca. Di mana start daripada kita nak mati sampailah ke alam mahsyar besok. Lepas mahsyar tu di antara dua lah, syurga atau neraka. Kita menung-menungkan kalau kita mati besok bagaimana agak-agaknya. Orang lain banyak dah mati dah. Sahabat-sahabat seperjalanan, seperjuangan satu umur dah pergi meninggalkan kita dulu. Giliran dia sudah sampai, giliran kita ni akan sampai juga, nombornya akan sampai. Masanya tidak diketahui bila, sebabnya pun tidak tahu, di mana pun tak tahu. Yang paling takut kalau meninggal mengejut. Kalau orang yang sakit telentang di atas katil tu, dia standby dah beramal kan, nimbang. Yang takut orang yang sihat ini, tahu-tahu meninggal saja tanpa sebarang sebab, kan membimbangkan dan menakutkan. Kalau kita tahu mati pun takut juga. Kau tahu mati kan takut. Orang yang kedukung gantung itu kan, dia antara tempat dia tinggal, tempat gantung kan kena berjalan. Kemana nak pergi gantung ni? Ketika itu lutut dia sudah tak boleh tegak, kaki tak tegak dah. Dia ditarik itu, dia lutut ni dah longlai dah, kerana nak mati lagi setengah jam. Ditanya ustaz dalam jarum, ustaz pukul berapa dah? Pukul 6 dia mati. Pukul 5.30, lagi setengah jam. Waktu dibunuh orang dulu tak ingat dia. Waktu setelah membunuh orang itulah menyesal. Tu dia. Longlai kaki ni dibawa tu, bawa. Takut dia kepada mati itu. Tu. Tapi bak kata Hamka pula, bukan mati itu yang ditakuti. Yang ditakuti selepas mati itu dia kata. Kan disoal oleh malaikat, disoal oleh Allah di padang mahsyar, itu yang paling ditakuti. Mati itu tercabut nyawa, habis cerita. Selepas mati itu yang paling menakutkan. Bahkan juga kalau nak mati juga menakutkan apabila kita dosa datang menghantui pikiran kita. Jangan takut. Ini persoalan. Maka dipesankan, dia kata pertama, takut daripada azab Allah Subhanahu Wa Taala. Takut gitu, jangan main-main akhirat ni. Satu. Kedua, firman-Nya wa alzimhu kalimat taqwa, lazimkan mereka itu kalimah takwa, rajin sebut-sebut, rajin ingatkan kalimah takwa itu. Kedua, menjauhkan diri daripada sekalian barang yang berdosa dan perbuatan yang lainnya
hingga dosa kecil sekalipun di sisi satu kaum. Maka inilah yang masyhur dengan nama takwa pada syarak. Jauh daripada maksiat walau kecil sekalipun. Kecil pun dosa jangan. Kadang-kadang kita anggap ala dosa kecil tak apa, Allah Taala Maha Pengasih, Maha Penyayang. Sedap pula syarah kan. Kecil pun jangan. Allah berfirman kepada Nabi Uzair, "Ya Uzair, idza adnabta fala tanzur ila sighari walakin unzur ila man adnabta ilaih." Wahai Uzair, apabila engkau berbuat dosa, dengan kepandang kecilnya dosa itu, dalam kepandang kepada siapa engkau berbuat dosa itu. Kecil-kecil. Kadang-kadang kita kecil aja. Di sisi akhlak pun jaga. Tidak ambil kira belaka. Kadang-kadang kita nyamuk kan? Nak dibunuh, digigit, bunuh aje lah. Tak salah bunuh, tak berdosa bunuh nyamuk tu. Tapi tangkap nyamuk tu, dicabut, kita nyamuk tu, kan menyiksa binatang tu, kan tak boleh tu. Walaupun dia nyamuk, dia pun makhluk juga, bunuh sajalah. Cabut balalai kawan tu, kaki dia, kepak dia pun sakit. Sebab kita ayam pun nak sembelih ayam itu pun jaga sungguh ayam, jangan mengasah pisau depan ayam tu. Ini ayam sebelah biasa pisau, ayam tengok mampu agak mampu situ. Jangan menyembelih binatang di hadapan binatang. Tu nak korban 4 ekor, jangan dekat-dekat, tutup yang 3 ekor duduk sini dulu, sembelih tempat lain. Sembelih dah mati tu baru ini depan kawan sembelih, lembu tengok, habis. Dua, tiga. Maka ialah yang dikendaki dengan firman Allah, walau anna ahlul qura amanu wattaqau. Jikalau bahawasanya ahli kampung itu percaya mereka itu dan takwa, maknanya beriman dan bertakwa, jauh daripada segala perbuatan maksiat. Bermula takwa itu meninggalkan barang yang diharamkan Allah dan menaikkan barang yang diperuntukkan Allah. Maka barang yang diberi rezeki oleh Tuhan kemudian beri itu, maka iaitu baik atas baik. Maknanya dihurai sekali lagi pandangan Umar bin Abdul Aziz, meninggalkan barang yang diharam dan melaksanakan apa yang diperintah. Ketiga, memberi suci akan dirinya daripada barang yang memberi bimbang serta sirnya daripada zat yang maha tinggi. Maka inilah takwa yang secara hakiki yang betul akan dia. Maknanya jangan sampai kita bimbang, meninggalkan, melupakan Allah dalam hati kita waktu sibuk dengan dunia ini. Itu sebab kita sembahyang ni 5 waktu, lain-lain waktu. Sembahyang subuh sibuk, datang zuhur, ingat Allah Ta'ala balik, sibuk balik sembahyang asar, kan, sibuk balik. Kalau apa salah sembahyang subuh sekali sentak 5 waktu kan senang, kan, sekali jalan dia jamak sekali. Lupalah kita kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala kali itu. Buat waktu dia. Pagi-pagi bangun pagi, alhamdulillahi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Alhamdulillah segala puji bagi Allah yang hidupkan aku balik semula setelah dimatikannya kita, dan kepada Allah juga akan dibangunkan di padang mahsyar besok. Celik je, alhamdulillah hidup lagi rupanya. Kalau bangun pagi-pagi gerak senyap macam dah tak ada dah. Tu kita minta Allah, Allahumma la ta'khuzna ala ghirrah. Ya Allah, jangan cabut nyawa kami ni mengejut. Minta Allah jangan mati mengejut. Tidur terus. Tak nak. Allahumma la ta'khuzna ala ghirrah. Jangan cabut nyawa kami ni mengejut, jangan. Kita minta Allah. Kita minta dua. Satu jangan mengejut, satu jangan nyanyuk. Tu. Umur panjang tak apa, panjang-panjang lah tak apa. Jangan sampai nyanyuk. Gitu. Kalau nak mati pun matilah, tapi jangan mengejut. Gitu. Nabi pun tak mati mengejut, sakit dulu, sempat berpesan macam-macam. Kita pun begitu. Maknanya biar mati tu kita tahu kita nak mati, senang cerita. Kan lain kayak gini. Tu kita pergi hospital tengok orang sakit, tengok bulu kening dia.
Dah jatuh tu, nak dekat dah tu. Masa 24 jam ni dah jatuh ni. Tak tetap di atas ni lagi 24 jam. Tapi sekarang payah nak tengok bulu kening pun tak ada. Oh, cukup habis. Tengok bulu kening tak ada langsung. Perempuan kan bukan. Dia cukur bulu kening tu. Zaman Nabi dah ada tu. Tu Nabi kata, Allah Ta'ala kutuk orang cukur ni. Allah namisat wal mutanamisat. Allah Ta'ala kutuk orang cukur ni dan tukang cukur, dua-dua kena. Mak andam kena, dia pun kena. Tu. Kan dah hidup tuan buat cantik dan ni, dia cukur halus, licin langsung. Ambil pensel 2B tu, halus. Kalau kena hujan berterabur. Suami tengok ni hantu mana ni. Tu dia. Itu dia. Jadi firman-Nya, ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Wahai orang beriman, takutlah kamu kepada Allah. Takwalah kamu kepada Allah dengan sebenar-benar takwa. Dan telah berkata Sayyidina Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, takwa itu bahawa tiada melihat engkau akan diri engkau itu lebih baik daripada seorang. Dan sungguhnya telah diterangkan Ta'ala bahawa takwa itu sebaik-baik pakaian. Maknanya Sayyidina Umar kata, tengok diri kita ni lebih hina pada orang lain. Senang cerita. Kita hina daripada orang lain. Kan kita baca dalam kitab tasawuf yang lain, tengok orang jahil, kita kata apa? Dia tu jahil, kalau buat jahat pun dosa tak banyak. Aku tahu sikit, buat dosa banyak dosa. Tengok orang budak-budak, dosa tak ada. Tengok orang alim, ilmu banyak, aku ilmu tak ada. Kan begitu. Tengok orang kafir, dia kafir, kalau Islam hari ni masuk surga dia. Kita belum tahu. Orang yang berumur 40 tahun, kalau tak berubah, payah nak berubah dah. Dah umur 40, buat perangai lagi juga, nak berubah, boleh berubah tapi amat payah. Umur kita dah 40, janganlah tak berubah. Itulah tuan-tuan, sikit lagi. Dan takwa itu sebaik-baik pakaian, firman-Nya walibasut taqwa dzalika khair. Pakaian takwa itu yang lebih baik. Dikata orang, bagi setengah orang daripada orang saleh pada waktu mautnya, pesan olehmu akan daku, jawabnya lazim akan dirimu dengan akhir hayat surah Nahl. Itu firman-Nya, innallaha ma'al ladzina taqau wal ladzina hum muhsinun. Bahwasanya Allah Ta'ala itu serta orang-orang yang takut sekalian kamu dan serta orang-orang yang berbuat baik. Orang nak mati dipesan orang hidup. Jadi kau nak mati ni apa nak pesan? Ingat firman Allah dalam surah An-Nahl, sesungguhnya Allah bersama orang yang beriman, orang yang bertakwa dan orang-orang yang berbuat baik. Kalau kita boleh bertakwa, kita teruskan saja. Dan takwa ini bukanlah makna takwa yang paling penting dua saja, beribadat, meninggalkan maksiat. Sudah. Ada orang yang dia ibadat pun buat, maksiat pun dia buat, itu masalah. Dua-dua boleh jalan serentak. Sembahyang kuat, ekor dia beli. Sembahyang kuat, berjoget dia pergi, dangdut dia pergi. Tu satu orang dia rajin sembahyang, dangdut, isteri cari dia, jumpa kena dangdut tu. Dia masalah. Kan macam pergi, dia dah banyak cerita ni, saya banyaklah cerita, dapat cerita ni, pergi Indonesia, ada buat maksiat sana, sini sembahyang, surat putih siap, serban, sana kan berlaku macam-macam. Itu sebabnya kita ni kena, kalau kita buat maksiat, bermakna sembahyang kita tu belum diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sembahyang lagi, jangan berhenti pula. Bila nak sembahyang, hendak juga buat maksiat, hendak juga hati tu, bermakna solat kita belum Allah Ta'ala, taubat Allah Ta'ala belum terima lagi. Tengok. Pasal orang yang bertaubat itu, dia sudah berazam tak nak buat dah. Kalau sudah berhenti berbuat, bermakna taubat itu telah diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau masih meneruskan juga, taubatnya itu belum Allah Ta'ala terima, dan orang itu pun belum bertaubat, pasal azamnya itu belum selesai. Jadi insyaAllah sambung sama akan tahu Allah. Pertama apa? Tajuk dia? Tajuk dia? Aurea. Itu adalah merupakan satu adat setengah-setengah kaum. Dia tanam uri itu dengan pensil, dengan dakwat macam-macam. Kononnya kalau buat begitu nanti anak cerdik. Sebenarnya ini pandangan hadis orang-orang Melayu saja.
tidak ada kena-mengena dengan syariat. Kita hanya disuruh menanam uri itu kerana uri itu sebahagian daripada kita. Ditanam orang, dibasuh dan digaramkan sikit untuk melambatkan ia hancur saja. Tak payah pensel. Kalau nak cerdik lagi, letak lampu elektrik bagi tu. Yang kedua mengenai baca khutbah, doa di antara dua khutbah. Doa dan dua khutbah ni dia kata tempat dimakbulkan doa. Maka digalakkan kita supaya berdoa. Dan selalunya bila-bila ni berselawat. Seeloknya bila nak selawat pun elok perlahan saja. Sama juga kadang-kadang di dalam khutbah, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi, banyak makmum berselawat kuat-kuat setengah tempat. Memang dalam kitab Iqna' menyebut digalakkan kita selawat, tapi bukan kuat. Tadi kan bila suruh diam tadi, dia kata naklah diam, nyuruh orang diam pun tak boleh, dia pula memekak, makan salah. Kan dia suruh tadi kalau cakap tak boleh, tiba-tiba dia amin amin, dia pula sama. Jadi makna dia sudah menyalahi apa yang disebut tadi. Itu yang kedua. Jadi dia dalam kitab bab apa namanya, dia ada khutbah tadi, memang tempat mustajabnya doa. Elok masing-masing doa. Bila nak selawat pun perlahan saja. Dia ada selawat perlahan, tak payah dia mengangkat suara. Pasal banyak benda-benda yang menimbulkan masalah. Sama juga kita kadang-kadang kita bab mikrofon ni pun banyak masalah. Kita kadang-kadang bila kita semayang berjemaah, kadang-kadang ada makmum yang tak semayang lagi, yang belum sampai. Eloknya kita wirid tak payah pakai mikrofon sebenarnya, kerana mengganggu orang yang tak semayang yang baru sampai. Sama juga hari Jumaat, Bilal jangan angkat suara tazkir itu, panggil tazkir, pagi panggil tarhim. Boleh angkat suara untuk syiar luar masjid, dalam masjid tak payah. Pasal tak payah maklumkan orang masjid hari Jumaat dah datang dah. Dia baca Quran mengganggu orang yang sedang wirid, orang sedang nak sembahyang sunat, orang sedang baca Quran, orang sedang zikir, orang yang nak sembahyang qada subuh. Macam ada kan? Qada subuh di rumah lah, ada masjid kan nampak ada orang. Maka doa kunut. Orang nampak tak sembahyang subuh lah tu. Umpamanya. Itu yang kedua. Ya, itu tadi dah. Maknanya tadi Bilal dah cakap jangan bercakap, menyuruh orang diam pun tak boleh, dia pula amin kuat, dia ada lepuknya muka dia tu. Pasal amin perlahan sudahlah. Dalam kitab Iqna' sebut la yusannu raf'ul yadaini inda du'a fil khutbah tsaniyah. Tidak sunat angkat tangan waktu berdoa khutbah yang kedua, tak sunat sebenarnya. Tapi dalam kitab Bahrul Mazi ada menyebut, ada mengatakan sunat. Tapi dalam kitab Syafi'i kata tidak sunat angkat tangan. Dalam khutbah tak sunat. Kalau nak amin pun tak payah kuat-kuat. Amin, amin kuat-kuat. Dan ini kan suruh diam. Dia pula yang kuat. Kan bercanggah di antara dia cakap tadi. Itu. Yang ketiga. Yang ketiga baca Yasin, kan? Baca Yasin malam Jumaat sebenarnya adalah hadis daif. Hadis daif itu maknanya suruh baca Yasin hari Jumaat. Sebenarnya itu ibadat, nak baca bila-bila pun bacalah. Tapi agaknya orang Melayu malam Jumaat tu free agaknya. Itu ajalah. Kita memang digalakkan baca Yasin bila-bila. Kan Yasin 50 rial laku. Yasin menurut niat kita baca dia. Malam Jumaat pun baca. Tapi ada hadis daif kata hari Jumaat sekian pahalanya. Dalam mazhab Syafi'i hadis dhaif boleh pakai dalam fadailul a'mal, amalan yang ada kelebihannya tak apalah kita pakai. Saja. Kemudian apa namanya, pergi ke kubur tadi, ke kubur hari raya itu ada juga dalam kitab-kitab fiqh tua-tua mengatakan pagi-pagi raya sunat menziarahi kubur. Sebenar ziarah kubur ni bila-bila lah, ala fazuru. Sekarang ni pergilah kubur, pergilah. Mana guna ziarah kubur itu untuk niat yang kita akan mati. Niat digalakkan rajin ziarah kubur ini. Masalah memberi salam,
kita disunatkan beri salam kepada orang tu seperti menghadap dia. Kita membelakangkan kiblat. Pasal muka dia menghadap kiblat. Jadi assalamualaikum ya ahlad diyar antumus sabiqun wa nahnu insyaallah bikum lahiqun. Nanti nak berdoa kita kembali menghadap kiblat. Itu. Kena ingat tu. Maknanya nak beri salam, kita membelakangkan kiblat seolah-olah kita menghadap dia. Pasal bapa kita tahu yang kita ziarah, dimaklumkan kepada mereka. Dia tahu kita ziarah dan dia rasa gembira waktu kita ziarah itu. Itu dimaklumkan oleh Allah yang kita datang ziarah kubur dia. Memanglah nak doa di rumah pun tak apa, tapi ziarah itu dia tahu kita datang. Dan nak balik pun tak payahlah usap-usap masa nesan tu, tak kena mengena nesan dengan dia tu. Guna nesan itu sebagai tanda ada kubur saja di situ. Itu macam Mekah pun tak ada nama, tak batu-batu je. Tu dia. Dia jambang bunga ni tak adalah, tapi Nabi dulu pernah mengerat pelepah tamar, letakkan di atas kubur. Selagi daun ni hijau, selagi itulah ia mendoakan kepada orang mati. Dan jambak-jambak bunga ni ada unsur Kristian sikit, pengaruh itu. Jadi kita maknanya agaknya mudah-mudahan hijau bunga itu, bunga merah-merah pula ada kan. Maksudnya yang hidup itulah, yang hidup tu. Pasal tiap-tiap apa dalam bumi ni kan dia sentiasa bertasbih. Kita bimbang kalau tak payahlah bunga-bunga bawa, daun-daun biasa saja. Dekat kubur tu banyak tu cukup. Simbah air ada, simbah air tu menjamin Nabi ada menyeruskan air dengan ada. Wallahu a'lam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma nawwir bihi, Allahumma arhamna bil Qur'anil azim waj'alhu lana imama wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Allahumma anfa'na warfa'na bil Qur'anil azim wa hdina bil ayati dhikril hakim taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.